Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba mengajak teman-teman ya untuk bisa melihat sebuah video untuk sekedar pengen tahu saja teman-teman ya. Karena hal yang seperti pembahasan dalam video ini terdengar lucu saja teman-teman ya, ketika orang-orang Malaysia itu sampai sekarang masih sering memperdebatkan perihal sejarah kemerdekaan Malaysia. Dan dalam video ini ada seorang pakar sejarah Malaysia yang mengatakan bahwasanya sejarah Malaysia itu banyak yang bermasalah. Oke, seperti apa teman-teman ya, kita akan coba lihat videonya. Sebagaimana yang disebutkan tadi ya, dalam konteks perjuangan kemerdekaan, kita biasanya fokus 31 Ogos 1957 dan kita biasanya fokus juga 16 September 1963. Satu tarikh kemerdekaan Malaysia, yang satu lagi ialah penubuhan Malaysia. Tetapi dalam konteks kita perbincangan kita pada hari ini, kita nak tahu kepentingan di sebalik dan hubung kait tarikh 20 Februari ini, 20 Februari 1956 ini dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Jadi Dr. Azmi, kenapa tarikh 20 Februari 1956 ni kurang diberikan perhatian dalam konteks kita mencapai kemerdekaan dan juga penubuhan Malaysia untuk sejarah negara kita? Silakan Dr. Azmi. Kita dalam sejarah ni banyak perkara yang kita tidak ketahui. Kita belajar dalam buku teks, paparan sejarah itu sebenarnya serpihan yang sangat-sangat kecil. Dan kajian saya sebagai seorang pakar sejarah politik, saya dapati kita ada masalah dengan sejarah. Karena sejarah kita ini sebenarnya ditulis oleh British, bukan oleh kita sendiri. Kerangka acuan dia, perspektif dia, pemikiran dia, aktiviti dia, semuanya berkaitan dengan British. Sampai bila kita buang British dalam buku teks kita, tak ada kita di situ. Darurat British, Malayan Union British, negeri-negeri Selat, negeri Melayu bersekutu, itu British. Bahkan kemerdekaan pun ada elemennya British. Dia ada sentiasa di situ. Jadi kalau buang British, tak ada sejarah kita. Saya terangkan ni supaya kita sedar bahawa kita menghadapi masalah dah lama lah dalam pemikiran sejarah dan persejarahan kita, penulisan sejarah kita ni, kerana kita masih baru lagi. Dan saya ingat kita terlalu dikuasai oleh sumber-sumber dan catatan British. Mungkin satu masa nanti arkib boleh mendapatkan sumber-sumber yang lebih baik, kerana sekarang ni dah mula keluar dan dapat menghasilkan rumusan yang barulah. Contohnya saya pernah kaji tentang darurat. Ada veteran di sini. Darurat kalau saya kaji bukan sasarannya kepada komunis. Darurat sebenarnya adalah sasarannya kepada pejuang kemerdekaan. Yang ditangkap awalnya pejuang kemerdekaan. Komunis tak diharamkan pun, sebulan selepas itu baru diharamkan. Tetapi mereka yang ditangkap ni tak muncul dalam sejarah kita. Yang dimunculkan adalah komunis. Yang ditangkap ini sebenarnya pahlawan malahan ya. Dan sebenarnya dalam catatan sejarah, komunis tak mengangkat senjata pun lawan British. Yang masa British isytiharkan, dia tak ada bukti di situ dalam rekod-rekod. Itu adalah tindakan British terlebih dahulu. Baik. Jadi soalannya kenapa tahun 31 Ogos 1957 kita ingat, begitu juga dengan 16 September. Kerana kita diajar dalam konteks sejarah ni perkara-perkara yang sangat spesifik. Dan sejarah kita, pemikiran sejarah kita ni kontut, pendek. Dia bergantung pada peristiwa saja. Kalau anda lihat dalam buku teks, apa yang kita baca tu bukan peristiwa sejarah yang lebih menyeluruh. Bukan sejarah itu, tetapi peristiwa-peristiwa tertentu sejarah yang telah dipilih dan ditetapkan. Dan bila kita nak bincang tentang perjuangan kemerdekaan, maka dia jadi sempit. Kita hanya bincang dari sudut 31 Ogos 1957 setelah kemerdekaan dicapai. Prosesnya sangat panjang. Bahkan kalau nak kaji balik, maka ni saya sangat tertarik kerana saya sebut, bila kita nak bincang kemerdekaan, jangan lupa perjuangan kemerdekaan pertama di sini ialah yang dimulakan oleh Sultan Mahmud Shah. Watak Sultan Maksudnya Mahmud ini Shah tokoh yang sebenarnya yang pahlawan ya, hodoh-hodoh saja, yang melawan penjajah. tapi bila saya kaji, ini raja yang sangat bagus sebenarnya. Dia ada masalah dengan akhlak di awal remaja dia, tetapi dia seorang yang
berubah. Kepimpinan dia hebat, melawan penjajah. Kemudian dia pernah berjuang menentang Portugis itu sampai di akhir hayat dia, sampai mati. Tapi nggak ditulis. Dikampar. Ini perjuangan kemerdekaan. Payah nak cari seorang raja berjuang menentang penjajah di akhir hayat dia dalam perjuangan tersebut. Dan saya ingat orang Melaka patut mengangkat tokoh ini dalam perjuangan kemerdekaan. Kerana sejarah perjuangan kemerdekaan kita tidak boleh kaji masa kita nak berunding kemerdekaan tersebut, misalnya di London, kemudian balik isytihar di sini 20 Februari dan 31 Ogos tersebut. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang telah terhasil daripada proses yang sangat panjang. Paling panjang saya kata itulah bermula daripada apa yang telah berlaku di Melaka tahun 1911 lagi. Saya ada buat kajian tentang aspek ini, bagaimana Melaka tumbang. Banyak masalah yang tidak didedahkan dalam sejarah. Cuma Oke, teman-teman ya, dalam penjelasan video tersebut ya, bisa kita ambil inilah hasil dari kemerdekaan lewat perundingan ya. Jadi tidak semua para yang mendukung kemerdekaan itu bisa dilibatkan dalam hal ini ya. Karena jelas bisa kita ambil poinnya bahwasannya di sini semua sejarah itu ditulis oleh British ya. Dan mana yang baik buat British, mungkin itu yang ditulis teman-teman ya. Sementara para orang-orang yang dulunya melawan penjajah itu sebagai pahlawan ya seharusnya, tapi justru malah dihilangkan teman-teman ya. Nah inilah ya hasil dari kemerdekaan lewat perundingan ya. Bukan kita yang ngomong, tapi banyak ya, yang mengatakan demikian ya dari orang-orang Malaysia ini. Karena hal kemerdekaan di Malaysia ini masih sering diperdebatkan teman-teman ya. Nak jelaskan, kalau kita nak lihat dalam konteks perjuangan kemerdekaan ini, yang pendek sekalipun kita kena harus mulakan dengan tahun 1946. Itu rancangan Malayan Union. Kemerdekaan 57 dia tak boleh pisahkan dengan Malayan Union. Itulah sejarah kita, dia lompat satu demi satu. Daripada Malayan Union dia stop sekejap, Persekutuan Tanah Melayu dia stop, pergi darurat dia stop. Kemudian kerjasama kaum dan kemerdekaan, dia terpisah antara satu sama lain. Darurat itu sebenarnya ada kaitan pun dengan Malayan Union. Darurat itu berpunca daripada Malayan Union. Dan kemerdekaan kita sebenarnya adalah sebahagian daripada proses cabaran terhadap Malayan Union. Dan daripada situlah, apabila kita hanya tumpu pada perkara yang spesifik saja, 31 Ogos itu menyebabkan kita lupa prosesnya. Dan salah satu perkara yang kita lupakan itulah 20 Februari. Apa pentingnya 20 Februari berbanding 31 Ogos dan juga 16 September ni? Saya mungkin tak sempat bicara 16 September, tapi untuk 31 Ogos dengan 20 Februari ini satu proses. Pencapaiannya adalah 31 Ogos. Tetapi yang menarik di sini ialah apabila Tunku pulang selepas perundingan di London 8 Februari, berunding dengan British ya. Dan kita percaya di sini bahawa kita mencapai kemerdekaan melalui jalan rundingan, melalui jalan keamanan yang dibawa oleh UMNO dan Kerajaan Perikatan pada masa itu. Tetapi kita lupa dalam sejarah bahawa UMNO pada masa itu juga bergerak sampai nak mengangkat senjata. Ini kita tak baca dalam sejarah, kerana kadang-kadang kita tak didedahkan aspek ini. Dan tuntutan untuk mendapatkan kemerdekaan dia bermula di Melaka ni. Dalam persidangan UMNO tahun 1953 tak silap saya, dia bermula di situ. Ada gerakan oleh pergerakan pemuda UMNO, Sadun Jubir, Isama Idris, Hamzah Alang, yang mereka ini mendesak sekiranya British tidak memberikan kemerdekaan melalui UMNO ni, mereka bersedia untuk mengangkat senjata. Dan mereka telah menubuhkan secara sulit satu gerakan dinamakan Barisan 33. Bekerjasama dengan polis, dah berunding dah dengan pihak pertahanan Melayu, bala polis dan sebagainya, bersedia angkat senjata. Tetapi telah diketahui oleh British, dan British hampir haramkan pergerakan pemuda UMNO. Ini tak dijelaskan dalam sejarah kita. Yang dijelaskan kita berunding. Dan bagi saya sebenarnya tidak tepat kita berunding. Ada desakan-desakan yang menyebabkan British terpaksa beri. Kalau berunding, British tak akan beri. British ini dia nak panjangkan, dia tak mau beri. Tetapi hasil desakan itu yang menyebabkan British tidak ada pilihan. Kemudian berlaku
bila desakan ini British memberikan satu pilihan raya umum. Yang pertama tahun 1955, dalam fikiran British pilihan raya ini Tunku Nindi tidak akan dapat kekuatan kerana ada perpecahan dia menentang Datuk On pada masa itu. Jadi dijangka Melayu ini akan berpecah. Rupanya keputusan ialah 51 daripada 52 kursi dimenangi oleh Perikatan, menyebabkan Tunku. Oke teman-teman ya, demikian ya satu buah cuplikan video yang membahas tentang sejarah kemerdekaan Malaysia. Dan jelas teman-teman ya, sejarah yang ada di Malaysia itu keseluruhannya itu ditulis sama British ataupun Inggris kalau sekarang ya. Jadi apa yang menjadi sosok-sosok sebagai pejuang kemerdekaan di situ tidak ditulis ya, mungkin dipikir sangat merugikan pihak Inggris. Ya beginilah kalau kemerdekaan hasil dari perundingan ya, selalu diperdebatkan sampai sekarang karena banyak yang pro dan banyak yang kontra. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.